وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ومولانا نبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, mula sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi pinjam nikmat iman dan Islam kepada kita, dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Islam lagi beriman dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar hamba, menjadi hamba yang paling taat, menjadi hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari tuntutan agama yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Tak kira di mana tempat kita berada sekalipun, sama ada di masjid ataupun luar masjid, ataupun di jalan, ataupun di pasar, di rumah, atas kereta, atas kenderaan, mesti kita kena ada sifat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat kita itu sentiasa kekal dalam hati kita dan menyebabkan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, hamba yang patuh kepada Allah, dan diri kita banyak ingatkan kepada mati supaya kita tergolong dalam golongan orang yang cerdik. Orang yang cerdik, golongan yang cerdik adalah golongan yang banyak mengingatkan mati. Golongan yang banyak ingat kepada mati adalah golongan yang paling cerdik, yang mana kita semua, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai kematian, dan selepas mati kita akan dibangkitkan oleh Allah. Selepas mati kita akan dibangkitkan oleh Allah. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, di mana apabila sangkakala ditiup kali yang kedua, kamu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berbondong-bondong, dalam keadaan berpuak-puak, dalam keadaan berbaris-baris. Kita ni setelah mati, dan apabila ditiup sangkakala yang kedua, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah daripada kubur kepada mahsyar. Dipanggil oleh Allah, disuruh oleh Allah daripada kubur kepada mahsyar. Dan apabila Muaz bin Jabal tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang mana tentang apa makna berpuak-puak, siapakah yang berpuak-puak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak berpuak-puak inilah adalah semua itu daripada umat aku, daripada umat Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ayat tersebut, ternyata Muaz melihat Nabi menangis sehingga basuh jubah. Tak takut. Takut gapo? Kerana kita ni akan disusung, akan dibariskan dengan 12 barisan. 12 baris, 12 puak.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua puak tersebut adalah ahli neraka belaka. 12 puak, 11 tu ahli neraka belaka. Ni tak tahu ni sama ada kita ke siapa, wallahu alam, tak tahu. Kata Nabi semua ahli neraka belaka. Hak selamat adalah satu puak. Hak selamat adalah satu baris, iaitu barisan yang terakhir. Kalau kita ni diletakkan oleh Allah pada barisan yang terakhir, insya-Allah kita akan selamat. Tapi kalaulah kita ni barisan terawal daripada satu sampalah ke sebelah, Nabi kata kullu finnar, setiap orang itu masuk neraka belaka. Bayangkan daripada satu baris hingga 11 baris neraka belaka. Lah ni manusia pun ada berapa juta, berapa bilion dah hari ni. Daripada dulu sampai lah ni kita dihimpunkan dan Allah Ta'ala seru kepada masyarakat. Ada orang yang dalam keadaan tak ada kaki, tak ada tangan, macam-macam lah. Nah, cuma di sini peringatan kepada kita, kena banyakkan ingat kepada mati, supaya akal kita, nafsu kita tunduk dan patuh pada perintah Allah. Nah, orang baik mati, orang jahat pun mati, budak kecil pun mati, orang tua pun mati, orang sakit pun mati, orang sihat pun mati. Mati ni dia tidak ada terkecuali, tak ada. Dia tidak terkecuali, tak ada. Oh ni selamat, oh ni selamat, tak ada. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik nabi dan sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia pun mati juga. Nabi ni mati juga. Kalau Nabi kekasih Allah tu pun mati juga. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat, salah seorang yang tak sanggup melihat adalah malaikat Jibril. Tak sanggup nak tengok Nabi mati sebab sayat. Kita ni tak tahu kedok malaikat sayat kedok kita ni. Nah, malaikat sayat ke bercia tak tahu. Dan malaikat mau kata tak ada manusia hak aku ambil nyawa hak paling slow. Paling slow. Maknanya paling beralu. Nah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW apabila ditarik nyawa yang pertama, dia berdoa, Allahumma khafif alayya sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, ringankanlah kepada aku sakaratul maut. Nak wayak sakitnya mati ni. Kita tak mati lagi, tak tahu. Tak. Tanya sakit ke tak mati? Memang sakit. Tak. Nabi ni apabila dia berdoa gitu, kata malaikat, ya Rasulullah, mula hak paling slow aku tarik. Mula hak paling slow. Paling kata paling beralu. Bila Rasulullah dengar gitu, Rasulullah kata, Allahumma thaqil alayya wa khafif ala ummati. Ya Allah, beratkanlah ke atas aku sakaratul maut dan ringankanlah ke atas umat aku. Nabi ni walaupun tidak pernah berjumpa dengan kita, walaupun tidak pernah melihat kita, tapi kasih sayang dia kepada umat dia, kepada kita ni terlalu tinggi. Sehingga berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ringankanlah kepada umat aku dan beratkanlah ke atas aku sakaratul maut. Dia minta berat kepada dia, ringan kepada umat dia. Kerana apa? Kerana terlalu sayang. Di sini menggambarkan kepada kita, beri peringatan kepada kita bahasanya mati itu terlalu sakit. Wah, ya tanya siapa-siapa pun lah ni tak saya mati belaka. Tanya hak selok dah. Hak selok tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berjalan. Tanya nak mati ke tak? Tak saya lagi. Nah, tak saya lagi. Berat, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berjalan, makan pun orang suap. Nak mati ke tak? Tak usah lagi. Minta berdoa Dawi, dah mai ajak sikit masjid itu, biar sihat-sihat boleh mari masjid. Tak yang sihat tak mari juga.
No, perangai kita. Nah, tu perangai nafsu kita. Tanya sakit, tanya desak, cari Tuhan. Macam-macam cara kita buat untuk nak sihat. Kita kena ingat, orang yang paling banyak mengingati mati itu, kata Nabi, adalah orang yang cerdik. Bukan hak ada cikgu, bukan PhD, bukan ada pakar besar, bukan YB, bukan VIP, gapada. Kata Nabi, ingat mati tu cerdik. Orang ni kalau ingat ke mati, agak-agak buat jahat dah. Kalau kita sendiri lagi kubur, nak pergi kubur kat orang mati, kita tengok macam mana dia tanam, macam mana ditalkinkan. Kalaulah masa tu kita rasa aku ni gini juga, agak-agak nak buat jahat tak kalau ingat mati. Tak buat dah. Nah, tak buat dah. Sebab itulah kita hamba Allah, ikut segala perintah Allah, tinggal segala larangan Allah, dahulukan Allah, dahulukan Rasulullah. Hidup kita ni insya-Allah menjadi tenang, walaupun kata banyak masalah sekalipun, ditimpa bermacam-macam ujian sekalipun, apabila ada Allah dan Rasul dalam diri kita, Allah dan Rasul dalam hati kita, insya-Allah kehidupan kita menjadi tenang, tak serabut perut. Ada orang banyak pitih serabut perut, ada orang ramai anak serabut perut, ada orang tak ada anak pun serabut perut, ada orang banyak pitih pun serabut perut, ada orang tak ada pitih serabut perut juga. Maknanya kehidupan dengan serabut jah dia ni. Sebab apa? Kerana Allah menjauhkan diri daripada dia. Kita kena ingat, lah ni kita boleh duduk dalam majlis ilmu bukan kerana diri kita nak saja dah, kerana diizinkan oleh Allah. Ada orang nak mari cucu balik, tak jadi nak mari sejik. Dah nak mari dah, tiba-tiba cucu balik, anak balik daripada jauh ni tak mari. Niat nak mari sebab apa? Allah Ta'ala tak izin. Ada orang sakit berat, ada ingat tak boleh nak mari, tapi kerana Allah Ta'ala izin, mari dalam keadaan sakit. Sebab tu kita sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya meletakkan kita dapat hidayah sama. Dapat hidayah sama. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kepada aku petunjuk, tunjukkanlah kepada aku ya Allah, seperti mana engkau telah tunjuk kepada orang-orang yang diberi petunjuk. Minta sama. Takut apabila Allah Ta'ala tutup kebaikan daripada mata hati kita, tak nampak gapo satu. Bila tak nampak gapo satu, hidup kita ni tunggu mati. Dan hidup kita hanya tunggu mati saja. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa mengingati mati. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Kau surat 152 dah. Hukum bagi makmum yang masbuk yang belum sempurna Fatihah tetapi imam sudah mengangkat kepala daripada rakaat. Hak makmum masbuk tak ada habis baca Fatihah, lepas tu imam bangun daripada rakaat. Hak sebelum ni makmum yang muafiq. Makmum muafiq lagu mana? Kalau imam bangun daripada rakaat, lagu mana dah? Imam bangun daripada rakaat, dia ni siapa? Dia ni orang yang muafiq. Lagu mana? Tak ingat? Kan? Orang yang muafiq, dia tengah baca Fatihah, imam ni bangun dah daripada rakaat, sami Allahu liman hamidah, dia muafiq. Lagu mana? Wajib habis Fatihah. Siapa berapa rukun? 3 rukun panjang sehingga imam bangun daripada sujud yang kedua. Ini bagi makmum yang muafiq. Ni dia masuk kepada masalah hak masbuk pula. Okey. Jika imam mengangkat kepalanya daripada rakaat sedangkan makmum yang masbuk belum lagi menyempurnakan Fatihahnya, tu imam bangun dah, makmum ni duk baca Fatihah lagi. Tu imam sami Allahu liman hamidah, makmum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Ia dimestikan berniat mufarakah. Dia dimestikan berniat mufarakah seperti yang dipegangi oleh Syekh Ibn Hajar pada kitab Minhajul Qawim.
Khatib Syarbini pada kitab Mughni dan Syekh Ramli pada kitab Nihayah. Hak ni bagi makmum yang masbuk. Apabila tu imam bangun daripada rakaat, sami Allahu liman hamidah, batal gapo? Batal rakaat tersebut. Semaya tak batal lagi. Jika dia sempat niat mufarakah. Bila niat mufarakah, dia teruskan semaya seorang diri. Tapi dia tidak niat mufarakah, dia selesai juga Fatihah, tu imam turun sujud, dia pergi rakaat, batal solat tersebut. Faham tak? Nampak tak? Makmum hak masbuk, maknanya masbuk ni tak ada berdiri kadar masa Fatihah bersama imam. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu imam pun Allahu Akbar. Dia pun Ar-Rahmanir-Rahim. Tu imam sami Allahu liman hamidah. Dia sepatutnya dia masbuk, dia wajib rakaat pasal dia masbuk. Tapi kerah kepala tak say rakaat. Dah, kerah kepala ni tak say rakaat lagi. Tu imam sami Allahu liman hamidah, dia pun teruskan Fatihah tersebut. Tu imam Allahu Akbar sujud, dia masih lagi teruskan, solat tersebut baru batal. Kalau tu imam sami Allahu liman hamidah, dia pun niat mufarakah, dia semaya seorang diri, itu tak jadi masalah. Beda. Ini pendapat Imam Ibn Hajar dalam kitab Minhajul Qawim dan Minhajul Qawim syarah kepada Muqaddimah Hadrami, dan Syekh Mughni, Khatib Syarbini dalam kitab Mughni, dan Syekh Imam Ramli dalam kitab Nihayah. Semua sepakat belakang masalah ni. Dan ada sebagai ulama ni dalam mazhab kita juga ni. Dia kata menurut Syekh Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari dia digelar sebagai Syekhul Islam. Dia ni guru kepada Syekh Ibn Hajar dan guru kepada Syekh Imam Ramli. Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar dia satu zaman. Dia sezaman, dia mengaji dengan Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ni dia diberi alim, umur dia lewat. Pasal apa? Pasal dia ni asal orang nego daging. Nego daging pasal. Dia nego daging tapi dia juru. Juru lagu mana dalam nego pun pakai jubah, pakai serban, pakai jubah, pakai serban harian, pakai harian dia. Dan dia pun diejek oleh orang kampung dia, orang kampung nyanyi dengan dia. Menjual daging pakai pakaian ulama. Jual daging pakai pakaian ulama. Sebab orang ni orang awam dia ada pakaian khusus, ulama dia ada pakaian khusus. Dan ulama dia tidak boleh memakai pakaian yang menjatuh muru'ah. Muru'ah iaitu marwah. Contoh kita kata seorang guru pondok biasa pakai jubah, pakai serban sokmo, mari maya jemaah ke nak pergi mana-mana jubah serban. Tiba-tiba hari Jumaat, mari maya Jumaat pakai baju pagoda luar jing. Jatuh dah muru'ah. Muru'ah ni bermakna marwah dia jatuh. Bila jatuh, dia tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Gugur solat Jumaat bagi dia. Bagi dia sudah gugur solat Jumaat. Maknanya gugur tak wajib maya Jumaat kalau tak ada pakaian hak layak dengan dia. Kalau kita ni bawa baju pagoda kain pelekat pun layak lagi. Dah, ni seorang ulama yang mana dia berpakaian dia ni kena jaga juga. Kalau pakaian ada tapi tak layak bagi dia memakai pakaian tersebut, tidak wajib semaya Jumaat. Gugur tak wajib dah. Maknanya kena semaya zuhur sahaja. Ni bab pakaian ni. Okey. Syekh Zakaria Al-Ansari tadi dia orang jual daging. Bila jual daging orang kampung duk menyanyi. Demo ni dah pakai jubah serban semua ada jual daging. Jadi dia rasa tercabar. Bila tercabar usia dia ni lewat dia mengaji. Umur 40 lebih dia mengaji. Mengaji sehinggalah
ia digelar sebagai Syekhul Islam. Anak murid dia Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Ulama besar saja, bukan setakat ulama. Imam Ramli ni seorang wali Allah, orang ulama yang kaya. Dan itu dinamakan Syekh Imam Ramli. Okey. Dan dia kata Syekh Zakaria Al-Ansari, ia tidak semestinya mufarakah. Kata dia, tak wajib mufarakah. Boleh juga ia meninggalkan rukuk dan turut sujud bersama imam. Boleh. Ni kena perhati dan beringat molek ni kalau kita nak pergi ni. Ni mazhab kita belakang ni, cuma kena ingat. Pendapat pertama kata Syekh Ibn Hajar Al-Ramli, Khatib Syarbini kata kita kena niat mufarakah kalau kita masbuk apabila imam sudah bangun daripada rukuk, maknanya i'tidal. Okey, faham kan? Okey. Dan yang kedua kata Syekh Zakaria Al-Ansari, dia kata tak mestinya niat mufarakah, maknanya tak ada masalah kalau tak niat mufarakah, tetapi dia tidak boleh rukuk. Dia tidak boleh rokok. Tinggal rokok, gi tempat tu imam gi. Tu imam ni nak gimana? Gi ke sujud. Allahu Akbar, tu imam sujud. Bila tu imam sujud, dia terus ikut sujud. Tapi rakaat tidak dikira. Baik tak? Baik kan? Ni kalau kena kita. Dah, takut-takut tanya kena baru tak ingat. Tanya tak kena ni ingat lagi. Gitu, gini. Dah ulama ni kata gini, ulama ni kata gini. Nah, maknanya beramal. Ilmu ni kita mengaji untuk beramal. Al-amalu bila ilmi mardudun. Beramal tanpa ilmu ditolak. Beramal tanpa ilmu, tak ada ilmu, tak pakai. Al-amalu bila ilmi kasyajari bila thamari. Beramal tanpa ilmu ditolak. Dan ilmu tidak beramal seperti mana pokok tidak buah. Pokok besar, pokok segar, tapi buah tak ada. Kita ni dok cakap nak baja dah, bengih dah. Sawit pula tengah mahal. Dah, lagu mana buah tak ada. Baja ni kerak dah. Nak marah. Dalam kehidupan kita ada ilmu, tidak beramal. Kerana apa? Kata Sayyidina Umar, beramal, ada ilmu tidak beramal seperti mana pokok besar tapi tidak ada buah, tak ada manfaat. Ilmu banyak tak beramal, tak manfaat. Tahu tentang kelebihan zikir, tahu tentang kelebihan ini tapi tidak beramal, tak ada manfaat juga. Sebab itulah kita belajar adalah semata-mata untuk beramal. Beramal semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Apabila Allah Ta'ala reda dengan kehidupan kita, dan Allah Ta'ala maafkan kehidupan kita, Allah Ta'ala ampun kehidupan kita, tak ada tempat lain melainkan syurga yang Allah Ta'ala pilih. Tapi kita ni keras kepala. Bahasa gong kita ni bahasa sombong ego. Serah sedap duduk macam tu tak saya dengar, tu tak saya belajar pasal apa? Kita rasa kita ada belaka dah, cukup dah. Kain kapal orang bagi dah. Dah, khanda orang siap belaka dah. Kubur orang tolong gali. Dah, jenazah kita orang tolong kambuh. Lepas tu kita tak kena buat gapo dah. Cuma hak kita bawa je lah. Dah, hak lain orang belanja belaka dah. Sini kalau orang mati, sinilah. Kalau orang mati, si mati kau kena bayar kain kapal, kau orang lain bayar. Orang itu khanda. Khanda. Kalau kita mati semua free belaka. Dah. Mati free, habis free belaka kalau kita mati. Berapa? Sebab orang ibarat orang nak buai kita. Orang nak buai kita ni tak ada masalah. Nak gapo? Pas ni nak buai dah. Kain kapal, lubang orang tolong, orang belakang tolong. Cuma kita nak bawa gapo. Dah, nak bawa gapo. Kalau ngaji pun malah, hak ni kita belajar, hak dengar ni adalah peringkat hak paling rendah kata Nabi.
Peringkat hak paling rendah dalam menuntut ilmu dengan dalam keadaan mustami' iaitu mendengar. Paling rendah ni. Kalau nak cara dobit kitab nulis tu tak padan dengan kita lah ni. Buat keras kepala. Kau banyak nulis kau keras kepala kita ni tak lagi. Padan dengan mendengar saja cukup. Sebab tu kita belajar adalah untuk beramal untuk mencari keredaan Allah. Tu je. Bukan kata belajar ni nak tunjuk ke orang kita bisa pada orang. Tak ada. Orang ni dia belajar ni nak tunjuk dia ni hebat pada orang. Belajar tengok orang tu buat ni salah, ni syirik, ni kafir, ni tak betul, dia seorang betul ada. Padahal baru ngaji 2-3 hari. Baru ngaji 2-3 tahun. Duk kelek hadis gemari hadis dulu. Ni punah ni. Sebab tu belajar, kau banyak kita belajar kata Imam, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semakin banyak kita belajar, semakin rasa kita jahil. Kau banyak kita belajar, jahil aku. Tapi kalau hak tak belajar, relax. Tak ada masalah. Sebab itulah kita ni sentiasa letak dalam hati kita biar minta dengan Allah mati dalam keadaan menuntut ilmu. Imam Nawawi rahimahullah sentiasa ada pen dalam poket dia ni, ditanya oleh anak murid dia bapa Syekh. Ada sama pada dia tak tulis pun. Tak nulis tak gapo pun. Dia kata aku nak digelar sebagai pelajar. Pelajar. Sebab apa? Orang yang belajar itu lebih mulia daripada orang yang mengajar. Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allama, siapa yang belajar. Siapa yang belajar. Nabi tak kata hak ngajar ni. Nabi kata orang hak belajar mengajar. Lepas tu orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Kita belajar salah, kita belajar tak betul, kita belajar tak kena, boleh pahala. Boleh pahala. Orang ngajar betul boleh pahala. Orang ngajar salah boleh ke apa? Boleh dosa. Kita kalau kita royak hak salah kita tanggung. Jangan main-main. Batu kata Tok Nali kalau nak mengajar ataupun layak dipanggil ustaz ni paling-paling kurang kena ngaji 14 tahun. Paling-paling bodoh lah 10 tahun. Baru layak. Nak cari mana? Nak cari mana? Payah. Batulah maknanya untungnya kita duduk dalam majlis ilmu, kita sentiasa diampunkan dosa kita. Duduk dalam majlis ilmu tak ada linga, malaikat sentiasa beristighfar minta ampun dengan Allah. Ya Allah ampunlah si fulan tersebut. Hak duduk dalam majlis ilmu ampun. Malaikat sentiasa beristighfar dan dihadiri dengan para malaikat-malaikat. Ni kalau kita nampak malaikat-malaikat ni pakai tak tubik dah ni, nak duduk dalam ni. Tak erik sampai pukul 10 lah. Berapa malaikat ada? Tapi tak nampak. Tu kita wajib beriman dengan perkara yang gaib. Sebab itulah belajarlah, walaupun kita kata kita ni tak agak tak cekak gapo, marilah masjid untuk dengar majlis ilmu, tak kira ilmu gapo-gapo pun. Maknanya benda yang menyebabkan terhapus dosa kita buat. Kalau benda yang menambah dosa kita jangan buat. Okey. Dan kata Syekh Zakaria Ansari tadi, tak mestinya kena niat mufarakah. Tak mesti kena niat mufarakah. Pada apabila sami Allah liman hamidah, dia tidak perlu rakaat dan sujud bersama imam tersebut. Rakaat tak boleh, tapi jemaah tu dapat lagi, tak batal lagi semaya dia. Okey. Maka apa yang difahami daripada percakapan Syekh Islam itu ialah makmum dapat memilih antara niat mufarakah dan meninggalkan tertib sembahyang dirinya, kemudian turun sujud mengikut imamnya. Boleh pilih. Kita nak niat mufarakah ke nak ikut imam sujud tu. Ni bagi orang yang masbuk. Sama ada bagi orang yang muwafiq wajib berabi. Kena ingat gitu ya. Hak muwafiq wajib berabi, hak masbuk
tak leh berabi. Wajib rokok apabila imam rokok. Hak ni dia kata jika hak jenis makmum, hak masbuk, hak jenis keras kepala tak saya rokok lagi ni. Ni okey. Dan dalam dua syarah kitab Irsyad, Syekh Ibn Hajar cenderung kepada pegangan tersebut, tetapi menghubungkan dengan orang yang ketinggalan dengan maaf. Hak ni pendapat ni disokong juga oleh Imam Ibn Hajar, tapi Imam Ibn Hajar dia kait dengan masalah hak ni orang yang dimaafkan dengan ketinggalan 3 rukun panjang. Hak ni pendapat Imam Ibn Hajar dalam masalah ni. Okey. Maka dimaafkan ketinggalan hingga 3 rukun yang panjang. Hak ni bagi orang yang muwafiq sama ada masbuk atau tidak dah. Okey. Faham dah? Nampak dah? Mudah dah. Kau payah. Masbuk wajib rokok. Tak rokok dia kena niat mufarakah ataupun terus sujud ikut imam. Okey gitu. Mudah kan? Masbuk wajib rokok. Kalau dia tak rokok dia kena niat mufarakah ataupun turun sujud mengikut imam. Mudah. Okey. Muwafiq wajib berabi Fatihah. Sampai bila? Sehingga imam bangun daripada sujud yang kedua. Daripada rukun panjang rukun yang ketiga. Tu bagi orang yang muwafiq. Pergi tu tak apa kemah tu. Okey. Hukum orang masbuk yang ghairah membaca yang sunat. Ni jenis orang masbuk tapi duduk sibuk dengan perkara yang sunat. Wallahu alam situlah. Adakah makmum sunat sebut amin ketika kunut nazilah? Makmum sunat kedak sebut amin ketika kunut nazilah. Setiap doa sunat sebut amin. Setiap doa sunat sebut amin. Sama ada kunut nazilah ataupun kunut subuh ataupun mana-mana doa. Sama ada dalam semaya ataupun luar semaya, sunat sebut amin. Kecuali ada sebagian ulama meletakkan amin pada ketika membaca khutbah Jumaat. Membaca khutbah Jumaat tu imam baca doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bagi ulama kata jangan sebut amin duk dia. Bahasa apa situ mengganggu, tidak boleh. Bagi ulama kata boleh, tak ada masalah sebab tu doa. Sebab doa, sebab dalam bab baca khutbah ni apabila seseorang masuk semaya selain daripada tahiyatul masjid tidak dibenarkan untuk dia solat. Contoh orang tengah baca khutbah dia pun mari nak qada semaya zuhur hak maring dia pun qada masa mana? Masa ketika khutbah Jumaat haram ke dia tidak boleh. Asal qada ni tidak ada waktu yang diharamkan. Boleh belaka lepas subuh, boleh lepas asar, boleh belaka nak qada semaya ni. Tetapi ketika khutbah Jumaat tidak boleh. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan khutbah tadi. Lebih mendahulukan isi khutbah tadi daripada semaya hak qada. Tapi kalau semaya tahiyatul masjid, Nabi suruh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca khutbah ada seorang sahabat masuk. Nabi kata la tadisa hatta yusalli rak'ataini aw kama qala. Jangan menduduk idza dakhala ahadukum fil masjidi la tajisa hatta yusalli rak'ataini aw kama qala. Kata Nabi apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid jangan duduk sehingga kamu semaya sunat 2 rakaat. Situ hanya dibenarkan sunat tahiyatul masjid, tapi ambil hak ringan-ringan saja. Lepas baca Fatihah 3 rakaat jangan baca surah. Dan ambil hak wajib saja. Itu dituntut. Masalah amin ni pun gitu juga. Tak kira mana-mana tempat disunatkan kita baca amin. Okey. Wallah. Ada yang tanya? Ada yang tanya tak? Ada tak tak faham tadi?
belakang tu dah. Ya. Baru-baru dengan ni tak belakang. Tu. Dah, baru-baru dengan ni belakang start motor kan tak ingat dah. Tak ada start tak ingat dah. Dah itulah ilmu afatu ilmi nisyan, kata Nabi, penyakit ilmu itu lupa. Afatu ilmi nisyan, penyakit ilmu itu lupa. Wa idha'atuhu ila ghairi ahlihi, apabila mu memberi ilmu kepada orang yang bukan ahli dia, maka sia-sialah ilmu itu. Kata Nabi. Dah, contoh masjid malam ni kita tak dayah ngaji bab semaya, kita baca bab balaghah ataupun mantik. Ngaji mantik ataupun ngaji nahwu. Dah, nganga mulut. Bahasa apa? Oh, tu bukan kelas kita. Dah, kelas kita ni ngaji untuk kita nak bawa esok-esok cukup Ngaji tauhid bekal kita. Ngaji bab semaya bekal kita. Dah, ngaji bab hati bekal kita. Hak selain daripada tu tak wajib berlaku. Ngaji bab apa? Bab ilmu untuk memahami hadis hak tu tak perlu. Pasal lah ni kalau boleh ilmu ni kita nak ambil, kita nak berapa paket je. Ambil sipai hak tu. Dah, kalau kita ngaji banyak-banyak tak beramal, tak ada apa satu. Dok kecek sedap. Batu Allah Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, sebab apa mu ayat tapi mu tak buat. Mu ayat gitu gini tapi mu tak buat. Sebab tu setiap benda hak kita mengaji mesti kita beramal. Takut juga ngaji-ngaji tak beramal, berat juga, tapi paling kurang adalah ngaji juga daripada tak mengaji dah. Okay. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fi dunya min hikmati ta'wil. Allahumma zidna ilman nafqa. Allahumma alimna ta'wil Quran. Allahumma aghnina bi'ilmin wa ma akrimna bittaqwa jamna bil afiyah. Ya rabbana anta ilahuna bika ja'al wa anta rizqana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.